Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria, salam emas. Sekejap saya nak kena handle sekejap. Nak kena ketengahkan sikit. Okey. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Selamat kembali bersiaran. Selamat kembali bersiaran. Sekejap nak kena rendahkan sikit sebab nanti kan boleh. Apa khabar? Salam tengah hari. Allahu Akbar, dah zuhur dah. Okey, ada notification daripada apps dalam phone menunjukkan azan zuhur. Okey, sekarang ni sudah pun zuhur. So selamat berzuhur. Okey. Baik. Baik. Hari ni tunjuk gambar ni je. Boleh. Tunjuk gambar ni je. Tengah hari ni saya belanjakan. Ini adalah folder. Nak bagi tahu ini adalah folder. Apakah trauma? Ada customer semalam, bukan customer lah, prospek sebenarnya. Prospek tapi bukan customer saya lah, customer lain. Okay, customer bukan di bawah Keberanjaan Utama Emas saja. Saya cek dengan dia dan beliau menyatakan bahawa beliau trauma simpan emas. Kenapakah trauma simpan emas tu? Okay, apakah yang menyebabkan seseorang itu trauma simpan emas? Betul ke Cici? Okay, trauma simpan emas sebab apa? Sebab nama dia, ya Allah ya Tuhanku, saya lupa sebab saya ni ramai yang saya PM. Okay, dia kalau tak silap saya daripada Klang. Okay, nama dia, ya Allah ya Tuhanku, nama dia macam pelik sikit, Rans macam itulah. Okay, katanya saya dah mula kat simpan emas dah lama dah. Okay, jadi bila saya dah mula tu, saya beli emas harganya tinggi. Lepas tu harga emas dah turun. Jadi saya pun drop. Harga drop dah. Saya dah trauma dah simpan emas. Okey. Saya cuma bertanya kepada beliau, adakah beliau dah mula simpan emas? Tapi jawapannya alhamdulillah ada. Okey, sebab dia pernah PM saya, kalau tak silap saya, tahun 2018, 19, 20, 21, maksudnya 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu dia pernah tanya saya pasal emas dan dia pernah pun bermula, bukan dengan saya lah. Cuma dia cakap dia trauma simpan emas. Kenapakah trauma itu berlaku? Disebabkan oleh, dia cakap, okay, masa dia beli tu harga tinggi, lepas tu harga dah terjun. Harga dah terjun. Boleh pula macam tu. Boleh pula macam tu. So tuan-tuan dan puan-puan, adakah begitu sebenarnya cara simpan emas? Lepas tu tengok pula Nadia bagi tahu, Nadia nak share juga situasi Nadia ya. Saya pernah kelalui benda macam tu sebab Nadia melalui satu tempoh yang agak panjang ya. Saya mula-mula simpan emas 2009, 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Dah 13 tahun. 13 tahun. Okay, hampir 13 tahun lah. 12 tahun, 13 tahun. Sudah pun simpan emas, bermula dengan emas pakai. Sehinggalah dinar, jongkong, kecil-kecil, besar-besar. Ya Mama. Assalamualaikum. Salam Zuhur Chef Zam. Okay. Waalaikumsalam. Cantik jutawan. Cantik. Nadia ni pakai tudung raja zaman bila tak tahu. Zaman bila tak tahu. Nadia kalau perasan Nadia dulu lah, berapa 4-5 tahun dulu Nadia suka pakai tudung yang putar-putar belik-belik kan. Lepas tu setahun dua ni Nadia pakai tudung bawal. Lepas tu rasa macam alah cik pakai tudung sama je. Lepas tu Nadia buka balik tudung-tudung lama tu, tudung-tudung belik-belik lah. Kesian kat tudung ni, beli mahal ratus-ratus satu kan, tapi tak pakai. So kita pakai balik. Ni zaman-zaman mak nenek dulu lah, nenek dulu. Okey, tak apa, bila pakai cantik juga. Okey lah, boleh lah. Okey, so kita pakai balik daripada membazir. Okey, rasa nak pergi beli shopping tudung tapi tak nak lagi. Sebab apa? Nak simpan emas. Nadia nak simpan emas. Okey, ini adalah holder emas anak-anak saya punya holder emas. Okey, Nadia tunjuk je. Setiap orang ni ada nama. Okey, ini nama siapa ni? Saya pun lupa. Muhammad Irfan Danish. Ada emas, letak emas ni, emas raya lah, duit raya dia orang ni. Okey, duit raya dia orang ni. Right. Saya buka sikit-sikit je. Sipi-sipi dah. Okey. Ini pula siapa punya? Nur Kisha Damia. Emas yang sama lah lebih kurang. Okey.
emas yang sama. Emas raya ni tuan-puan, duit raya anak-anak lah ni. Okay, duit raya anak-anak, so dia tersimpan dalam ni. Ini pula cik belanja sikit. Ini Muhammad Faris Danish. Muhammad Faris Danish. Okay. Okay. Duit raya juga. Semua duit raya ni. Saya main ambil je tadi. Kebetulan dia duduk setumpuk kan. Ini Muhammad Uwais Danish punya. Uwais Danish punya. Baru ada satu. Baru satu. Yang lain tak pergi withdraw lagi daripada account gap dia. So ada dinar. Memang saya simpan dinar. Saya sejak semenjak ni saya rasa saya nak simpan dinar. Nak withdraw dinar semua orang. Sebab tu saya tak ambil 1 gram lagi. Ini pula adalah Muhammad Firdaus. Siapakah Firdaus? Firdaus adalah abang kepada Muhammad Uwais. Tapi dia dah gugur. Gugur. Jadi saya masa tu kebetulan masa tu raya ni. So saya memang simpan ni. Lepas tu ada lagi unit lain. Masa Firdaus ni tuan-puan, saya memang simpan dia sejak daripada dalam perut. Masa umur dia 1 bulan dalam perut, 2 bulan dalam perut, saya simpan emas. Saya pun tak tahu kenapa. Okay, rupanya dia nak pergi je. Right? So ditunggu saya kat syurga lah. Alright? Tapi dia ada kenangan lah. Kenangan. Alright? Jadi, trauma penyimpan emas itu. Kenapa trauma? Sebab dia bermula lepas tu dia beli pada harga yang tinggi. Dia rasa harganya tinggi. Lepas tu harga terjun. Lepas tu terus tak mula-mula dah. Okey, begini. Nadia pernah melalui harga emas pada harga emas tengah turun cantik. Harga emas tengah turun cantik, secantik-cantiknya tuan-puan. Kerana secantik-cantiknya itulah saya pun sanggup habiskan duit dalam tabung ASB, dalam tabung haji, minta dengan suami, minta ekor anak-anak semua, kutip semua, tukarkan kepada dinar. Dan sambil-sambil tu saya simpan sebagai seorang dealer dekat public gold. Okay. Lihat Dahlia cantik. Apa yang cantik yang ni? Okay, yang ni ke? Alright. Okay, lepas tu tuan-puan, harga emas naik. Duduk sekejap 2 minggu dia terus untung. Ya Allah, best gila. Okay, best gila masa tu simpan emas. Okay, best gila masa tu harga emas dia naik turun. Masa tu adalah otai-otai dalam mood pelabur ni. Okay, dia beli jual. Saya pun follow. Saya pun baca graf juga. Jangan main-main. Saya dulu baca masuk kelas trader tuan-puan, baca buku, hadam kepala pening benda tak buku dia cakap kan. Lepas tu kan dalam banyak-banyak formula, saya ingat lagi saya cuma ambil 2-3 formula je, saya buat je follow formula tu. Jadi tuan-puan, saya ni main hentam je, tapi saya bahasanya ikut kata hati jugalah. Okay, saya tu lama ni duduk macam ni kebas kaki saat gini. Alright. Duk bersila je ni. Bersila je. Demi life, demi nak cari line internet ni, sangguplah duduk kat luar. Tak apalah adik duduk kulu kilir. Makcik lalu yang tu lalu duduk kat luar ni. Tak apalah kita duduk kat sini. Segan juga sebenarnya. Tapi tak apa, duduk juga. Buat share juga. Okay, harga emas naik. Lepas tu harga emas turun. Ada satu ketika tu harga emas tu mendata je. Okay, tuan-puan, di saat harga emas naik, ramai seronok beli. Lepas tu ramai juga beli puncak. Saya pun ada beli puncak juga. Saya pun beli ada pas puncak je. Beli lepas tu harga emas turun. Masa tu ada sedikit perasaan down. Masa tu saya juga terberhenti sebentar untuk membeli sebab rasa macam frust. Tapi alhamdulillah, ada saya disedarkan oleh seorang customer merangkap dealer saya juga. Tiba-tiba dia datang bagi tahu saya, setahun selepas itu dia bagi tahu saya, Puan Nadia, saya berjaya simpan 80 gram. Okay, saya berjaya simpan 85 gram. Maksudnya dia ada simpan 20 dinar. Dia memang fokus dekat dinar tau. Jadi Puan Nadia, saya dah berjaya mengeluarkan zakat. Nampak tuan-puan? Walaupun harga tengah turun, okay, dia tetap konsisten menyimpan setiap bulan macam yang saya ajar dia. Bayangkan tuan-puan, saya pun lupa dah apa yang saya ajar dia. Saya memang macam tu, cakap je berapa. Saya bercakap berdasarkan the real story. Saya bercakap atas dasar apa yang saya baca. Saya bercakap atas dasar apa yang saya faham, apa yang saya tahu. Lepas tu saya share dekat dia, okay, dia follow. Dia follow, tapi saya berhenti sebentar. Dan tuan-puan, bayangkan emas beliau lebih banyak daripada emas saya.
Beli emas beliau lagi banyak, maknanya menghampiri, nak banyak. Saya macam daripada dia tak ada, tiba-tiba banyak. Saya pula berhenti nak sambung banyak. Apa salahnya kalau saya meneruskan perjuangan menyimpan emas tersebut? Okey, macam tak seronok pula tutup ya, buka lah yuk. Okey, ni edisi ni. Okey, jadi tidak seronok. Tidak seronok disebabkan tidak seronok pula dah. Dia simpan, emas dia bertambah. Okey, tak kisah harga naik, harga turun, dia tetap simpan. Dia tetap percaya pada emas. Lepas tu boleh mengeluarkan zakat. Bayangkan boleh keluarkan zakat pula. Lagilah terasa kita mentor, kita mengajar dia, dia pula lagi banyak emasnya. Lepas tu tuan-puan, jadi Nadia pun membuat keputusan. Lepas tu saya tak kisah, saya tetap beli. Saya pun buat cara dia juga. Saya tetap beli sikit beli. Tuan-puan, emas itu sampai satu masa saya perlukan dana untuk nak renovate rumah. Jadi emas-emas ni dah bantu saya tiba-tiba. Masa kita beli, kita akan rasa macam emas tu sangat mahal. Okey, walaupun harga turun ke, harga naik ke, kita tetap akan rasa mahal. Tapi di saat kita nak jual emas, harga naik ke, harga turun ke, memang masa tu kita memang nak memerlukan dana, kita akan fikir macam ni. Okey, saya perlukan duit sekarang. Andai kata harga emas dulu mahal, ada emas yang memang saya beli murah. Dia ada banyak cara sebenarnya. Boleh kombinasi. Satu katakanlah ada berapa? 2 keping lah. Okey, satu mahal. Katakanlah 2 keping lah saya beli emas yang sama ya. Okey, yang ini saya beli harga dia mahal. Yang ini harga dia murah. So saya boleh kombinasi keduanya, saya boleh ambil harga purata. Ataupun daripada banyak-banyak ni, saya boleh gabungkan pemurataan. Kalau saya katakanlah ada 50 keping. So 50 keping ni tambah semua. Lepas tu you boleh puratakan harga. Boleh puratakan harga. So insya-Allah akan dapat harga yang terbaik tuan-puan. Jadi kalau tuan-puan duk asyik trauma, saya trauma lah beli emas dulu harga tinggi, lepas tu drop, saya rasa menyesal lah beli, saya dah tukar platform lain. Lepas tu persoalan saya, platform lain tu untung ke? Platform lain tu tak drop ke? Platform lain tu membahagiakan ke? Cuba bandingkan dalam jangka masa 5 hingga 10 tahun di antara platform lain dan juga platform emas. Okey, yang mana lagi untung? Rata-rata akan hasil keluar emas lagi untung. Okey, jadi pengalaman itu menyebabkan beli je lah, simpan je lah, tak payahlah nak ni. Jadi lepas tu tuan-puan, yang menyebabkan orang trauma sebab dia duk tengok harga setiap hari. Nadia dulu pun tengok harga setiap hari. Kesalahan itu adalah satu kesalahan, tengok harga emas setiap hari. Betul ke betul? Siapa yang tengok harga emas setiap hari? Percaya ke percaya kata saya, kalau tuan-puan tengok harga emas setiap hari, okey, tuan tak akan beli emas. Percayalah cakap saya. Sebab duk tengok, kejap lagi besok murah ni. Besok murah, besok nak beli. So besok tengok lagi, alamak naik dah pula, tak jadi, tunggu. Lepas tu tengok turun, turun. Nanti besok mesti turun lagi. Lepas tu tuan-puan tak kesudah. Bila naik, cakap tunggu nak turun, menyesal. Bila turun, rasa nak tunggu turun lagi. Lepas tu tak beli-beli. Tu nampak tu siapa tu? Chef Zam. Chef Zam, saya baca ikut nama yang awak tulis ya. Hari-hari tengok. Cuba cakap dekat saya, hari-hari tengok berapa gram dah sekarang ada. Cuba cakap dekat saya. Tuan-puan, saya tahun ini doakan saya supaya saya berjaya beli emas. Berjaya beli rumah. Saya cakap dekat sini, kalau saya berjaya, kalau saya berjaya, bukan berjaya lah sebab dalam proses, maka saya akan let go semua emas-emas koleksi yang saya kumpul sejak dulu sampai yang ada sehingga yang nak. Kalau dia nak, katakanlah deposit tu contoh, deposit tu cakap nak 50,000, so 50,000 lah saya akan jualkan emas saya tu. Tanpa tengoklah mana-mana sebab memang dah untung dah pun. Kan, sebab dulu beli RM150 segram, beli dulu RM170 segram, ada yang saya beli RM200 segram, ada yang saya beli RM300 segram. RM300 segram pun kadang-kadang dia boleh pergi value lagi tinggi dekat market sekarang ni. Ada cari tambah tolak. So saya akan ambil mana-mana item yang saya rasa ada extra yang lebih-lebih, maka saya akan let go, saya akan dapat tukar aset kepada aset. Kerana
kerana nasib baik saya tengok sahabat saya, mentor pula dah, anak didik saya simpan. Puan Nadia, saya berjaya mengeluarkan zakat. Tak pernah bayar zakat, tiba-tiba boleh bayar zakat simpan emas. Jadi itu adalah satu inspirasi berbanding dengan tengok. Jadi kalau you all tengok harga, jadi trauma. Tak sudah gram pun duk banyak tu je. Tak payah duk bangga sangat lah, sebab pengalaman saya dah ada. Dulu saya bila tengok harga emas setiap hari, gram saya berkurang tak bertambah juga, tapi tambah sikit, berbanding dengan teknik yang saya tukar. Bila dapat pendapatan 10% wajibkan. Lepas tu belanja ada lebih lagi, tambah lagi. Itu cara kedua. Cara ketiga, EPP. EPP tu bukan 10%, bukan 20%. Kadang-kadang hentam je sampai ada satu peringkat tu, sometimes ada sampai seingat saya lah, saya ada 7 EPP. Saya jenuh mati, saya nak bayar. Tapi tuan-puan berjaya bayar. Macam mana? Kita cut segala-galanya. Baju tak beli, tudung tak beli, nak beli handbag tak beli, macam tu. Ni mas lama ni. Mas lama anak saya punya tau. Macam saya cakap tadi, anak saya punya. Ni Faris punya, ini Uwas punya, ini Kisha punya, ni saya punya. Ni saya punya. Okay, ni saya punya. Ini saya punya. Alright. Ini saya punya untuk you dah tengok, adalah skeping 2 tu. Yang selebihnya ada Nuha. Ada Nuha dalam peti Nuha. Tak adalah simpan kat sini ke simpan kat sini, jenuh lah saya. Okey. Ini korang nak tengok 1, 2 tu adalah dekat tangan tu. Okey. Jadi tuan-puan, sekarang tengok seminggu sekali. Hari dulu tengok hari-hari, sekarang satu perubahan yang baik. Tak payah tengok. Tuan-puan, kalau prospek telefon saya ataupun mesej saya, puan berapa harga emas hari ni ya? Kejap ya, saya baru nak tengok. Serius, saya baru nak tengok. Sebab saya bukan tengok harga emas hari-hari. Ada seorang customer saya, dia seorang nurse ya. Dia seorang pelajar nurse. Saya tak pasti dia dah kerja ke belum. Dia cakap, puan, kenapa puan tak update harga emas setiap hari dalam grup? Saya cakap, you nak tengok harga, you pergilah dekat website. Dekat website tu dah ada. Saya banyak lagi kerja daripada nak mengupdate you harga hari-hari. Okey, saya bukan disebabkan kita sombong, tapi bukan tak update setiap hari. Ada waktu-waktu saya update, tapi bukannya setiap hari. Kalau you nak tahu, sebab macam ni, bila waktu you nak tengok harga adalah waktu you nak beli emas, waktu you nak jual emas, waktu you nak pajak emas. Bila waktu nak tengok nak beli emas, bila ada duit. Ada duit ni, waktu nak belilah. Contoh dapat duit hari ni, dapat pendapatan hari ni. So berapa 10%, berapa RM300. So berapa je emas hari ni? Dah beli. Beli je. Sometimes beli tak ingat harga dah. Dulu mula-mula yes. Memang tengok harga hari-hari. Lepas tu kurangkan. Sekarang ni memang tak tengok harga dah. Sometimes, tapi sebagai seorang penjual emas, of course dia akan tengok harga naik, harga turun. Lepas tu kita akan nampak, sebab sometimes customer tanya, macam saya dah tahu waktu nak beli, macam hujung bulan, waktu dah lepas dapat commission incentive 20 hari bulan ke atas. So di antara hujung bulan sampai minggu pertama tu, itulah waktunya. Tengok juga, kadang-kadang kita dah ada EPP. Kalau EPP sekarang hari tu EPP ada 7, sekarang dah tinggal 3. Semalam baru saya cakap dekat saya punya once over the master dealer, saya cakap saya nak habiskan settle dulu EPP saya. Okey, lepas tu saya akan nak beli. Lepas ni saya nak bermula dengan cash. Cash. Okey, saya akan cash, maksudnya ada peruntukannya pam. Tak, maksudnya beli, saya dah faham dah rentak saya. Okey, maksudnya dalam masa 1 hingga 2 tahun tu, saya cuba pelbagai. Saya dah faham dah, keperluan saya macam ni. Saya dah faham dah bajet saya berapa. Sebab kita bermula dengan sedikit, so kita dah nampak, kita dah faham dah. Kita punya mode, berapa. Mula-mula kita EPP. Tambah satu. Sampai ada 7, ada 10. Ada orang tu 10 EPP. Maksudnya campur-campur berapa sebulan. You dah faham dah berapa ringgit peruntukan. Jadi why not just fokus. Ada masa-masanya kita memang perlukan gap. Ada masa-masanya memang kita perlukan EPP. Gap tu kenapa nak ambil yang 1 gram tu? 1 gram yang macam-macam ni. Yang macam-macam ni semua ni gap ni dulu. Sekarang ni adalah edisi baru kan.
So perlukan gap juga. Jangan kata saya tak nak lah akaun, nanti nak kena tinggalkan baki dah 1 gram lah. Itu semua alasan. Nanti bila emas tu dah tak ada dah. Contohnya macam mana Contohlah katakanlah tuan-puan yang mana tadi edisi yang warna hijau je. Puan tak ada dekat edisi ni. Masa dulu terhigih-higih tak nak. Lepas tu bila ada ni mahal dah baru nak. Okey. Jadi tuan-puan simpan saja masa ada tu rebut. Sebab kita tahu setiap item itu dia ada limit. Macam contoh yang yang terbaru nak keluar ni, dia ada 30,000 pieces je. 30,000 pieces berbaloi lah dengan customer Publigo yang ada 500,000 lebih. Okey, dengan 30,000 maksudnya dia very limited. Setiap item yang saya ada depan mata ni, dia cuma 10,000 sahaja. 10,000 pieces je. Maksudnya ada dekat market ni 10,000 pieces sahaja. Jadi 10,000 pieces je. So kita bolehlah demand harga, insya-Allah. Okey. So harga tu kalau kita perlukan duit anytime boleh jual. Kita jual, kita tak malu pun tuan-puan. Kita perlukan dana. Nama lagi bila kita jual memang digunakan untuk mengumpul dana pun kan, dana. Contoh tiba-tiba let's say lah kan zaman anak belajar, tiba-tiba dapat masuk asrama. Let's say lah tingkatan 3 ke, dapat masuk asrama, mungkin sekarang bercuti, dapat masuk universiti ke, dapat masuk ataupun dapat kerja ke, perlukan dana. So you boleh jual. You boleh pajak anytime. Open je lah dekat siapa-siapa. Okey, perlukan cash, bukan meminta-minta kepada sesiapa. Jadi kita dah berusaha. Sekarang ni kalau macam untuk anak-anak, this is cerita pasal anak-anak, boleh macam fokus kepada dana pendidikan mereka. Sebab apa? Nak berjaya mesti ada ilmu. Okey, nak berubah pun mesti kena ada ilmu. Nak buat apa-apa pun kena ada ilmu. Jadi dana pendidikan. Tak kisahlah pendidikan formal ataupun pendidikan tidak formal. Pendidikan nak belajar secara mungkin nak belajar bisnes ke, nak belajar dalam akademik ke, nak jadi doktor ke, nak jadi lawyer ke, semuanya perlukan ilmu. Hatta nak berniaga sekarang pun kena ada ilmu. Semuanya perlukan dana. Jadi saat-saat perlukan dana, peruntukan dah ada. At least nak langkah, nak masuk langkah, nak cari cikgu mana, nak masuk kelas, nak bayar yuran. So dana tu dah ada. Bersedia sekarang. Mungkin sekarang anak-anak tu kecil lagi, dia orang tak faham pun apa dia orang nak jadi, dia orang enjoy je dulu. Tugas mak ayah lah simpan untuk mereka. Okey. Jadi kalau tuan-puan duduk trauma tang situ lah, duduk trauma lah seorang-seorang. Okey. Selain daripada itu, bagaimana nak menggunakan emas ini? Memang macam saya cakap tadi, satunya adalah bila dana nak guna kena jual ataupun boleh pajak bila-bila masa. Tadi saya ada terbaca artikel yang saya share ke dalam grup. Salah satunya adalah untuk buat bisnes. Okey, untuk buat bisnes. At least you perlukan, contoh saya simpan ni, katakanlah saya simpan untuk anak-anak saya ini. Katakanlah suatu hari nanti dia nak berniaga dan perlukan modal. Okey, let's say lah modal permulaan. Kalau sekarang ni 2,000, let's say lah 10,000 lah contoh permulaan. Okey, 10,000 contoh. Jadi emas dah ada. Boleh jual. Pertama, pilihannya adalah jual. Kedua, dia boleh, kalau dia cakap, ini mak saya kasih, saya sayang mak saya, contoh ya, anak-anak saya cakap macam tu. Ini saya bagi ni contoh. Okey, kita boleh renungkan berangan. So dia sayang. Sebab biasanya kalau macam saya pernah dengar daripada customer saya, kadang-kadang mak dia bagi cincin, mak dia bagi gelang, mak dia bergerontai, tak boleh, ini mak saya punya, ini arwah mak saya punya, contohlah, tak boleh saya pajak, saya kena tebus balik. Kebanyakannya orang yang macam tu sebab dia ada perasaan sayang. Jadi dia boleh ambil pilihan kedua, pergi pajak ataupun arahan hukum. Dia ada modal, dia boleh mulakan bisnes yang dia nak buat tu. Lepas tu bila dah ada keuntungan, dia pergi tebus balik. Nampak? At least dia boleh bermula. Nampak ke nampak? So kita merancang daripada sekarang. Jangan fikir trauma untuk diri kita, tapi fikirlah benefit yang kita akan dapat dengan simpanan-simpanan. Nampak tutup, tak seronok dah pula kan. Okey, dah tutup ni. Okey, jadi tuan-puan mulakan daripada sekarang. Jadi simpanan pun dapat,
dana pendidikan pun dapat, ilmu pun dapat, mungkin nak buat bisnes pun dapat, untung pun dapat. So macam-macam benda yang kita boleh dapat dengan simpan emas. Alright, boleh ke boleh? Faham ke faham apa yang dia share ni? Nampak bercantik dah pula dah. Alright, so itulah perkongsian daripada Nadia hari ini. Jangan trauma. Kenapa trauma? Sebab you all tengok harga hari-hari. Beli emas, beli untuk long term 5 tahun, 10 tahun. Fikirkan keuntungan yang dapat lebih daripada emas tu sendiri. Ada orang macam hari tu saya cakap dekat diri saya juga, saya takkan jual emas saya. Tapi tuan-puan, andai katakanlah tiba-tiba saya tiba-tiba bulan ni, macam saya cakap, tiba-tiba bulan ni dapat segedebu. Dah duit daripada kayangan dari langit mana tak tahu. Okay, so emas saya boleh simpan dulu. Saya boleh simpan dulu. Jadi saya tak perlu nak jual ataupun pajak emas tu. Saya hanya gunakan tunai yang ada. Nampak tu? Jadi kita boleh merancang daripada sekarang, dan kita juga boleh berdoa daripada sekarang supaya, tapi ini pula boleh, kalau kita tak guna, dia hanyalah sebagai satu backup. Banyak nampak emas ni macam-macam fungsi dia. Okey, sebagai satu peruntukan, satu dana, lepas tu boleh buat backup. Backup tu maksudnya bila rasa macam tak cukup sangat-sangat dah, baru cairkan. Okey, jadi emas ni dia ada banyak fungsi. Kalau nak tahu lebih lanjut lagi, boleh roger Nadia. Nadia lupa nak letak pinkan nombor telefon saya je. Masya Allah. Okey, nak ilmu emas, saya tambah ayat sedap sikit ni. Okey. Kejap, Nadia nak cuba pinkan, lupa duk habis dah nak habis dah ni, baru nak letak nombor telefon. Sebenarnya tuan-puan boleh tengok dekat saya punya komen-komen yang lain-lain tu pun, dekat posting-posting saya tu memang saya letak je nombor telefon saya. Orang cakap jangan letak, saya letak je tuan-puan, sebab bagi saya, kenapa saya nak tutup nombor telefon saya? Sebab nombor telefon saya tu memang digunakan untuk tuan-puan hubungi saya untuk tahu pasal emas anytime. Kalau tengah malam pun tiba-tiba pukul 2-3 pagi, masa tu tiba-tiba lah dapat idea, benda ni tak faham, PM je saya. Tapi janganlah harapkan saya balas terus masa tu. Tapi kalau katakanlah kebetulan masa tu saya free, so saya akan balas. Dan kalau tanya soalan 2-3 kali, Puan Nadia ni tak jawab, tuan-puan, mesej saya tu beratus masuk setiap hari. Beratus mesej masuk setiap hari. Kena tahu ya, mesej saya masuk beratus-ratus, bukan beratus 80 lah, beratus tu kan tipu pula. Okey, mungkin ada juga satu masa tu memang banyak gila mesej masuk. Jadi banyakkan, tanya banyak kali. So mesej tu naik atas, saya akan balas lah, insya-Allah. Okey, so itu sahaja perkongsian daripada Nadia. Jom simpan emas, tak payah nak trauma. Okey, kepentingan emas itu lebih baik daripada memikirkan bahawa harga naik turun. Okey, tak mula-mula. Okey, kalau kita nakkan sesuatu, mulakan dengan tindakan. Tengok orang yang dah berjaya, fokus kepada apa yang kita nak, tiru apa orang yang dah berjaya buat. Okey, Allahu Akbar. Siapa tu? Ahmad apa ni nama, Syahrul Amribin. Saya nak off dah ni. You baru masuk. Okey, so tadi pun saya ada pesan dekat saya punya dalam grup. Silalah tengok Nadia punya live yang lepas. Sebenarnya Nadia ni dah live sejak sekian lama, daripada 2016 lagi Nadia dah buat live sebenarnya, tapi dia dah tenggelam dekat bawah-bawah semua. Tuan-puan boleh tengok balik live lama saya, live zaman dinosaur. Saya cakap dulu, ini cerita daripada pembacaan, daripada pengalaman, daripada perkongsian yang kisah-kisah benar tu. Tuan-puan boleh tengok. Saya boleh jumpa saya dekat Facebook, dekat Instagram, dekat sekarang ni dekat YouTube, insya-Allah juga dekat TikTok. Okey, kita pelbagaikanlah platform. Kita layan je lah. Okey, kita layanlah peredaran zaman. Peredaran zaman tetap kena layan. Okey, jiwa kena muda. Jiwa kena muda walaupun dah berumur dah. Okeylah, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebab sudi layan Nadia. Rajin-rajinkanlah share supaya orang lain juga mendapat manfaat. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.